Salam sejahtera, saya Ristania Albert nomor metrik 81074. Saya akan membentangkan mengenai proyek akhir tahun saya. Oleh itu, saya akan menerangkan mengenai penyelidikan yang telah dijalankan, 2 cabaran semasa menyiapkan tugasan tersebut, adakah saya berpuas hati dengan penyelidikan, jikalau saya diberi lebih masa, bagian manakah yang akan saya perbaiki, dan perkara yang saya pelajari dalam menjalankan penyelidikan tersebut. Untuk proyek akhir tahun saya telah menjalankan kajian menyeluruh tentang isu kemiskinan di Nabawan, yaitu sebuah daerah luar bandar di Sabah. Nabawan adalah sebuah daerah pendalaman di Sabah yang terkenal dengan keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian budayanya. Namun, di sebalik kecantikan ini, penduduk Nabawan terus berhadapan dengan cabaran besar, yaitu kemiskinan. Kemiskinan di sini bukan sahaja melibatkan kekurangan sumber keuangan, namun dia juga merangkumi terhadap kekurangan dari segi pendidikan, kesehatan, perkhidmatan, dan peluang ekonomi. Kajian ini memberi gambaran kepada pihak bertanggung jawab dalam membasmi isu kemiskinan melalui pendekatan yang holistik dan berkesan. Maka, terdapat 3 objektif dalam kajian tersebut, yaitu punca, kesan, serta langkah pembasmian isu kemiskinan tersebut. Antara punca yang menyumbang kepada kemiskinan ialah mentaliti rendah, kurang peluang pekerjaan, dan pendidikan. Menjurus kepada kesan pula, yaitu dia melibatkan dalam fisikal, emosi, serta penindakan jenayah. Maka langkah pembasmian yang perlu diambil ialah bersikap gigih dan inisiatif daripada pihak kerajaan. Metodologi yang digunakan sepanjang menjalankan penyelidikan ialah mereka bentuk kajian yang bersifat pendekatan kualitatif, yaitu secara pertuturan terbuka dan tertutup untuk mendapatkan maklumat daripada responden. Sampel kajian dapat digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi. Dalam konteks kajian ini, populasi kajian merujuk terhadap masyarakat yang menghadapi kemiskinan di Malaysia, manakala sampel kajian adalah masyarakat kemiskinan di Sabah, khususnya Nabawan Sabah. Lokasi kajian Nabawan Sabah. Kaidah pengumpulan data seperti temu bual dan soal selidik. Kesemua responden ditemu bual secara bersemuka, yaitu seramai 8 orang responden. Manakala dalam kaidah analisis data terhadap 3 peringkat, yaitu peringkat pengumpulan data, transkrip, dan pengokodan. Antara 2 cabaran sepanjang melaksanakan penyelidikan ialah memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan data yang dikumpul merupakan satu halangan penting. Sesetengah responden teragak-agak untuk berkongsi maklumat pribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan kesempurnaan dan kejujuran respon. Selain itu, halangan bahasa dan tahap literasi yang berbeza-beza dalam kalangan responden kadangkala menyebabkan salah paham atau respon yang tidak lengkap. Kedua, sebagai pelajar akhir tahun, saya perlu mengimbangi penyelidikan dengan tanggung jawab akademik lain seperti kerja khusus, peperiksaan, dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak universiti. Dan ini sering membawa kepada saya jadwal yang padat dan kadangkala saya tidak mencukupi masa untuk menyimak dan memperhalusi kerja saya secara menyeluruh. Walaupun menghadapi cabaran ini, pengalaman itu tidak ternilai dalam membangun kemahiran menyelesaikan masalah dan belajar menyelesaikan diri dengan kekangan masa serta boleh membuat penambahbaikan dalam penyelidikan akan datang. Mengimbas kembali penyelidikan saya mengenai isu kemiskinan di Nabawan, Sabah, saya boleh katakan bahawa saya berpuas hati dengan kerja yang telah dicapai. Penyelidikan ini memberikan pandangan yang berharga tentang punca, kesan, dan langkah pembasmian kemiskinan di kawasan luar bandar.
Walau bagaimanapun, jika saya diberi lebih masa, terdapat beberapa aspek penyelidikan yang ingin saya ubah atau perbaiki untuk meningkatkan kedalaman dan keluasan penemuan saya. Saya akan meningkatkan analisis perbandingan antara kawasan luar bandar yang serupa di Sabah, yaitu kawasan lain seperti daerah Pitas dan Tongot. Membandingkan Nabawan dengan kawasan lain yang menghadapi cabaran yang sama dapat mendedahkan saya dengan lebih mendalam mengenai kehidupan sebenar mereka. Pendekatan perbandingan ini juga akan membantu saya mengenal pasti amalan yang terbaik dan penyelesaian inovatif yang telah berkesan di tempat lain. Selain itu, saya juga memperluaskan penyelidikan ini termasuk menjalankan temu bual yang lebih mendalam dengan kumpulan yang fokus untuk mengumpulkan cerita pribadi yang lebih terperinci. Data kualitatif sedemikian boleh menawarkan pandangan yang lebih kaya tentang pengalaman hidup individu dan keluarga yang terjejas oleh kemiskinan yang penting untuk memahami aspek manusia dalam isu tersebut. Secara kesimpulannya, pengejaran yang saya perolehi sepanjang penyelidikan ini ialah membuka mata dan pengalaman serta untuk menyadari betapa kompleks dalam aspek kemiskinan. Kemiskinan bukan sekadar kekurangan sumber keuangan, ia merangkumi pelbagai isu termasuk akses yang tidak mencukupi kepada pendidikan, penjagaan kesehatan, perkhidmatan penting, air bersih, dan elektrik. Penyelidikan ini telah memberi impak yang mendalam kepada saya. Ia telah meningkatkan kesadaran saya tentang realiti yang dihadapi oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan, khususnya masyarakat di Nabawan Sabah, dan mengukuhkan komitmen saya untuk menyumbang kepada perubahan sosial. Pengalaman ini juga telah mengasah kemahiran penyelidikan saya, terutamanya dalam pengumpulan dan analisis data, serta telah mengajar saya kepentingan empati dan sensitiviti budaya dalam penyelidikan sosial. Sekian, terima kasih. Dalam pembentangan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk memberi gambaran serba sedikit mengenai kawasan Nabawan Sabah. Alam bertemu dengan kehidupan sehari-hari penduduknya. Gunung Ganang yang menjulang tinggi dan hutan hijau yang luas menjadi latar belakang kehidupan di Nabawan. Seperti yang dapat dilihat, kelihatan hanya sedikit pembangunan yang serba kekurangan, contohnya sekolah, pejabat-pejabat perkhidmatan, klinik, dan kedai-kedai kecil. Kemiskinan yang mencabar ini memerlukan kesabaran dan ketabahan, namun ia adalah bahagian kehidupan yang diterima oleh penduduk Nabawan. Penduduk Nabawan tinggal di rumah-rumah yang sederhana, namun penuh dengan kehangatan keluarga. Kebanyakan rumah di sini dibina daripada kayu dan bertiang tinggi untuk mengelakkan daripada banjir. Rumah-rumah tradisional ini mencerminkan gaya hidup yang erat dengan alam. Anak-anak bermain di halaman rumah sambil diawasi orang tua, mereka yang bekerja di ladang atau mengurus rumah tangga. Terdapat juga sesetengah penduduk di sana yang memperolehi bantuan program perumahan rakyat termiskin. Tambahan itu, kebanyakan perumahan jauh daripada pekan kecil Nabawan.